Dalam hidup ini, ada kalanya kita perlu menangis agar kita sedar hidup ini bukan hanya untuk bergembira dan ketawa. Ada kalanya kita perlu ketawa agar kita tahu menghargai nilai setitis air mata. Jika kita tidak merasa kesulitan hari ini, kita tidak akan merasai kemanisan kemudian hari. Tidak salah untuk sesekali merasa derita untuk mengenal erti bahagia. Sesekali kita perlu kecewa untuk kita kenal erti kejayaan. Sesekali kita perlu menangis untuk kita syukuri nikmat yang diberi. Sesekali kita perlu terhiris untuk kita kenal diri sendiri. Dengarkan Bernama Radio di frekuensi Lembah Kelang, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu. Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Assalamualaikum dan salam siaran. Bertemu kita dalam program Nota Rohani waktu ini bersama saya Nazira Nora, dan seperti yang diwar-warkan sebentar tadi, waktu ini kita akan bersama-sama dengan Ustaz Luqman Makhtar selaku pendakwah dan juga penulis buku untuk kita bercakap mengenai Madinah takkan rebah. Ya, seperti kita tahu, Madinah adalah kota yang mulia yang telah dimakmurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat, dan di situ ada banyak kisah pahit manis, ibrah, sirah dan sejarah yang boleh kita dengar dalam tazkirah yang akan disampaikan oleh Ustaz Luqman Makhtar di talian Zoom ketika ini. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik-baik, sihat semua. Alhamdulillah, Alhamdulillah sihat. Jadi Ustaz, untuk kita berbicara mengenai Madinah takkan rebah ni, saya percaya ada keistimewaan ataupun cerita atau mesej yang akan disampaikan, terutamanya dalam buku yang telah Ustaz tulis yang juga dijual. Jadi kita nak tahu kenapa agaknya topik Madinah takkan rebah ini yang ingin disampaikan oleh Ustaz, dan pengisian penting mungkin dalam nota rohani kita sebagai mukaddimahnya. Silakan Ustaz. Baik. Terima kasih. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama, terima kasih kepada DJ Nazira. Selalu sebelum ni duk dengar suara. Hari ni kita bersua muka walaupun secara bayar. Saya dah ikut bernama daripada awal. Dapat Ammar, Yusuf, Alhamdulillah. Wan Syarina. Jadi Alhamdulillah, ini satu nikmat pertemuan yang kita hargai dan syukuri. Baik, Alhamdulillah, sempena Jumaat Mubarakah ini juga kita bersama dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kalau tak banyak sedikit kita boleh ambil ibrah sebagaimana disebut tadi, dan juga pengajaran, dan kita boleh bawa sebagai panduan untuk kehidupan kita. Kepada sesiapa saja yang mendengar pada saat ini, sahabat pendengar, saya doakan semoga Allah rezekikan kita semua, tuan-tuan, saya, DJ, untuk dapat menjejakkan kaki di bumi Madinah. Mungkin dah pergi, kita doakan dapat pergi lagi. Kerana nikmat berada menjejakkan kaki di bumi Nabi SAW itu tak boleh nak gambarkan dengan kata-kata. Dengan emosi pun nak cerita pun payah. Dah nak nangis dah rasa ni. Allah. Rindu tu nak pergi Madinah ni. Betul Allah. Dan ramai yang sahabat-sahabat sedang berada di sana di Madinah duk berkongsi gambar, bergambar pula dengan berbelakangkan kubah hijau. Lagilah kita rasa tasyahdu. Begitu. Baik, Madinah ialah negara Islam pertama yang diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus daripada itu, Madinah ialah terjemahan kepada Islam itu sendiri, yang mana membuktikan Islam ini agama Allah Subhanahu wa taala, bukannya sebagaimana agama anutan manusia yang lain, cukup sekadar amalan individu, dan taklah apa yang berlaku kat luar sana, masyarakat nak buat macam mana, negara nak jadi macam tak. Tapi Islam ialah Madinah itu sendiri. Kita nak tahu bagaimana Islam yang sempurna, tengok pada Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada dari setinggi-tinggi puncak sebagai pemerintahan dan duduk sehinggalah serendah-rendah
dalam masyarakat, pada anak, pada cucu, pada binatang pun ada Islam itu. Itulah Madinah. Dan hebatnya Madinah, Nabi SAW, insya-Allah, kalau kita ukur dari sudut kemanusiaan, boleh membina sebuah negara dalam masa kita kira sekitar 10 tahun sahaja. Dan membina negara itu pula, kalau dalam bahasa orang kampung sayanya, from the scratch. Nah, daripada kosong. Tempat tu tempat orang, warga negaranya pun berbagai, ada orang kata pendatang, ada orang tempatan, muhajir dan ansar. Tapi Nabi boleh bina. Tak kira lagi dengan apa masyarakat Yahudi dan sebagainya. Tapi Nabi boleh bina dalam masa 10 tahun. Dan kemudian beberapa tahun selepas pada itu boleh menjadi satu negara empire yang boleh orang kata berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan dua kuasa besar pada saat itu, Rom dan Parsi. Bahkan kemudian nanti boleh orang kata menumbangkan mereka. Hanya dalam masa beberapa tahun selepas Rasulullah SAW pergi, disambut oleh para sahabat Nabi SAW. Ini semua kita nak kena orang kata tidak berhenti mengkaji tentang sirah Nabi SAW, kerana perjalanan umat Islam itu dia berulang, turun dan naiknya. Kita nak cemerlang sebagaimana zaman Nabi dulu, kita kena ikut apa yang formula yang telah Nabi tinggalkan. Dan menariknya, Islam itu dia akan muncul sebagaimana Madinah muncul di bawah Nabi, dia akan muncul di celah-celah dua kuasa besar. Kita sepanjang sejarah manusia kita akan tengok ini orang kata sunnatullah, akan ada paling kurang dua kuasa besar yang saling orang kata mengimbangi antara satu sama lain. Pada zaman Nabi dulu Rom dan Parsi, duduk tengah dua kuasa besar yang duduk bergaduh, boleh muncul Madinah, boleh muncul Islam, lalu boleh meranakkan mereka berdua. Begitu juga nanti sepanjang sejarah pun, kalau sekarang ni apa dua kuasa dunia itu, makna kata Islam kita nak orang kata nak jadi hebat, membawa Islam tu tidak tunggu orang lain lemah dulu, tidak tuan-tuan. Memang sepanjang masa akan ada dua kuasa besar, kita tumbuh ataupun muncul di celah-celah itu. Cuma adakah mudah Nabi SAW dan para sahabat mencapai orang kata kejayaan itu, membina Madinah 10 tahun, kemudian menjadi negara empayar? Adakah semudah itu? Kita akan jawab sudah tentu tidak, kan? Sudah tentu tidak dengan apa perjuangan kita tahu sirah Nabi, Badar, Uhud dan sebagainya. Baik. Cuma lagi, adakah selepas Nabi SAW meninggal dunia, wafat, meninggalkan kita semua, adakah di jenazah tahu tak apa yang berlaku kepada Madinah sebaik selepas Rasulullah SAW meninggal dunia? Tahu apa yang berlaku kepada Madinah? Kita sembang-sembang. Kalau Ustaz berdebar kita tanya sirah ni, apa yang berlaku kepada Madinah tu. Ni Ustaz tanya saya ke? Saja sembang-sembang. Tahu tak apa. Orang kata mencetuskan perbincangan, kan? Yang setahu saya selepas Rasulullah meninggal dunia tu, Madinah tu menjadi sebuah negara, sebuah bandar yang berjaya lah, sebab doa Nabi tu kepada kota Madinah tu, seolah-olah yalah, kalau nak cerita tentang syafaat meninggal di Madinah tu selepas ni lah, tapi banyaklah keistimewaan tu. Tapi kalau Ustaz tanya saya sekarang ni, saya terkejut. Baik. Betul yang Dejin Nazira sebut tu, Islam sebagaimana kita sebut tadi, lepas itu menjadi empayar besar dan sebagainya. Cuma ada cuma tu. Yang itu penting yang saya nak bawa kepada buku ini, yang penting kita tidak orang kata lepas pandang perkara yang berlaku terhadap Madinah sebaik kewafatan Rasulullah SAW. Madinah diserang. Yang mana Madinah sebelum pada hayat Nabi, dia orang kata wilayah negaranya meliputi hampir keseluruhan semenanjung Arab. Sebaik Nabi meninggal dunia, wafat, hanya tiga kota saja yang masih setia, Mekah, Madinah dan Taif. Yang lain semua murtad. Yang lain semua keluar daripada Madinah, pemerintahan Madinah, tak nak ikut Sayyidina Abu Bakar, kan, tak nak ikut khalifah selepas Nabi. Dan memburukkan lagi keadaan. Selepas Nabi wafat, timbul nabi-nabi palsu. Paling kurang ada 5 orang nabi palsu. Tulaihahnya dengan nama Musailimahnya, dan yang menariknya ada juga nabi perempuan, Sajah binti Haris, yang mana dalam nak banding dengan nabi-nabi lelaki, dia paling besar kuasa dia, boleh membawa 40,000 bala tentera datang nak serang Madinah. Ini yang berlaku.
Ini yang berlaku sebaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Lalu bagaimana Islam disampai kepada kita? Sebab kejayaan yang dilakukan oleh para sahabat Nabi sebaik saja Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Sebab itu kalau kita boleh baca catatan antaranya disebut oleh Abu Hurairah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia rumuskan apa yang berlaku sebaik kewafatan Nabi. Dia kata, demi Allah yang tiada Tuhan menaikkan dia, kalaulah tidak kerana Abu Bakar menjadi khalifah, nescaya Allah sudah tidak disembah lagi. Itu. Dan begitu senada dengan itu juga Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, seorang lagi sahabat Nabi, dia khadam Nabi sejak dari Mekah, orangnya kecil sahaja tapi besar kekuatan pahala sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia kata apa? Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, kami, ini para sahabat Nabi, orang berada di Madinah ketika itu, kami berada dalam situasi pasti musnah jika tidak kerana Allah anugerahi kami dengan Abu Bakar. Ini ulasan yang memancing kita apa sebenarnya yang berlaku. Bagaimana saya sebut tadi, tidak semudah kita kata Nabi dah berjaya bina Madinah, kemudian dia punya berkembang begitu laju. Tidak, ujian selepas pada itu lebih dahsyat. Dan alhamdulillah para sahabat Nabi bersatu hati, diketuai oleh Sayyidina Abu Bakar, bagaimana mengekalkan atau kembalikan semula Madinah sebagaimana Nabi idamkan. Setakat itu kembangkan pula Islam Madinah itu sehingga tadi kita kata menjadi negara empara yang besar. Wallahu a'lam. Itu sebagai mukadimah. Jadi kalau Ustaz tanya tu kota Madinah tu je saya boleh jawab. Yang saya tahu kota Madinah sekarang ni adalah kota yang berjaya ya, dan dikunjungi umat Islam seluruh dunia dalam menghadirkan diri, nak pergi ke Raudah dan sebagainya. Tapi apa yang kita nak kupas ini juga kan Ustaz, bila cakap Madinah takkan rebah tu, banyaklah beberapa hadis ataupun dibincangkan bahawa jika kita meninggal di Madinah ni kita akan dapat syafaat Nabi, sehingga kan ada yang berdoa, ya Allah matikanlah aku di Madinah, macam tu. Jadi persoalannya ialah jika kita meninggal di Madinah ni, betul ke kita akan dapat syafaat Nabi, dan boleh ke tidak sebenarnya kita berdoa untuk mati di Madinah? Boleh Ustaz jawab? Baik. Boleh. Menarik soalan tu, kita dah beralih arah dah. Dan apapun semuanya perbincangan, persoalan itu datang daripada orang kata cinta kita, rindu kita kepada Rasulullah, nak berada di Madinah. Menjawab persoalan, betul ke meninggal di Madinah itu dapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berdasarkan hadis, ya, ada janji Nabi seumpama itu. Dalam hadis Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan menyebut, man istata'a an yamuta bil Madinah falyamut biha fa inni ashfa' liman yamutu biha. Siapa yang mampu untuk nak meninggal dunia di Madinah, usahakanlah dapat mati meninggal di Madinah, kerana aku akan syafaatkan untuk orang yang meninggal di Madinah. Hadis Tirmizi. Baik, dengan hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain, sebagaimana juga menjadi impian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Sayyidina Umar bin Al-Khattab sampai berdoa nak, ini dalam hadis Bukhari, nak meninggal di Madinah, tapi dia doa dia digabungkan dengan satu harapan yang lain. Kata doa Sayyidina Umar, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Dua benda. Pertama yang Sayyidina Umar nak, ya Allah rezekikan aku syahadah, mati syahid di jalanmu. Itu yang utama dia minta. Dan dia nak gabungkan harapan itu dengan permintaan tempat. Dan jadikanlah kematianku di bumi Rasulmu. Di sini Masya Allah kita tengok kepada kefahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, meninggal di Madinah itu ada kelebihan tersendiri. Bahkan para ulama menyebut berdasarkan hadis ini, hadis Sayyidina Umar ini memberi isyarat bahawa sunat ataupun digalakkan kita ni kalau boleh meninggal di tempat-tempat yang baik. Kita usaha meninggal tempat yang baik. Sebagaimana Sayyidina Umar dia nak meninggal, nak dikuburkan di tepi makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada isu. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, cerita pasal syafaat Nabi semua kita nak, semua kita mengharapkan. Allah Subhanahu wa taala buka bukan satu skim syafaat, tapi banyak skim syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak semua orang mampu untuk meninggal di Madinah. Nabi kata siapa yang mampu. Tak semua orang mampu. Tetapi dengan itu Allah SWT buka ruang yang lain, walaupun kita berada di Malaysia,
antara yang paling kita boleh sebut skim syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan kita abaikan ialah berdoa selepas azan. Ini juga Nabi janjikan. Kita dalam doa selepas azan itu kita doa untuk Nabi, Allah berikan Nabi wasilah. Wasilah ni satu tempat dalam syurga yang mana seorang sahaja manusia yang akan duduk di situ. Nabi kata fa'arju an akuna huwa. Akulah seorang-seorang yang dapat duduk itu. Dan Nabi kata balasan dia, siapa yang meminta untuk aku wasilah, halat lahu syafaati, dia akan dapat syafaatku. Jadi alhamdulillah, kita jangan nak tunggu kita pergi di Madinah baru kita berdoa berharap meninggal di Madinah, tapi di Malaysia lah kita isi peluang untuk kita dapat syafaat Nabi SAW. Cuma lagi, syafaat ini ialah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beri ruang, Allah bagi orang kata special, orang kata keistimewaan kepada Nabi untuk beri syafaat. Begitu juga Allah bagi kepada makhluk hamba-hamba yang lain untuk memberikan syafaat. Tetap tertakluk kepada orang kata do and don'ts, boleh dan tak boleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Ya, Nabi boleh beri syafaat yang ayatkan, Nabi boleh minta syafaat yang memberikan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan. Oleh sebab itu, jangan kita, ini peringatan untuk saya sendiri, jangan kita duk kejar aku ni nak buat benda dapat syafaat Nabi, tapi dalam masa yang sama nama kita tersenarai dalam orang kata apa, senarai hitam. Orang yang dihalang dapat syafaat. Kan jadi sia-sia itu. Di sini ada banyaklah dibincangkan apakah amalan yang menyebab terhalangnya mendapat syafaat. Yang paling utama ialah syirik. Yang kita minta jauh lah, DJ Nazira, untuk keluarga kita, anak-anak saudara kita, kan. Berkenaan syirik ini sangat bahaya, halus pula itu, berkaitan dengan khurafat, jumpa bomoh sebagainya. Kita kena ingatkan selalu, bukannya benda main-main. Dan syirik ini bukan sekadar orang kata apa, pergi sembah, pergi kuil, sembah tokoh, itu tak semestinya itu. Yang tu semua orang boleh elak, tapi dia ada berkaitan dengan kepercayaan, orang kata pergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala, dengan jin, dengan bapa Allah, yang tu kita kena ingatkan selalu. Dan ini berlaku dalam masyarakat kita. Itu syirik. Yang kedua, kezaliman. Nabi sebut dalam satu hadis, ada dua golongan daripada umatku yang terhalang daripada mendapat syafaatku. Dia dah umat Nabi, tapi dia terhalang daripada syafaat Nabi. Antaranya Nabi sebut imam zalim, pemimpin yang zalim. Allah, kita minta jauh. Apabila kita sebut pemimpin, kita jangan duk nampak orang lain tu yang duk menampil raya itu ya, mereka pasal lah. Kita semua pemimpin dalam daerah medan kita masing-masing. Jadi kita cara kita, jangan kita memegang jawatan apa yang ni, kita ada orang bawahan kita tapi kita berlaku zalim, bimbang kita termasuk dalam blacklist orang tak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Jadi pemimpin tu umum lah ya. Mungkin kita pemimpin dari sebuah jabatan, pemimpin kepada keluarga kita dan sebagainya. Baik Ustaz, Madinah takkan rebah. Itu adalah buku yang ditulis oleh Ustaz sendiri. Jadi kita nak tahu apa lagi mungkin pengisian penting yang ada dalam buku itu yang cuba disampaikan oleh Ustaz, terutamanya bagi pembaca. Kita yang pendengar yang belum baca ni nak tahulah apa istimewanya, isi-isi yang ada. Mungkin tajuk-tajuk ke dalam buku tu Ustaz? Baik. Madinah tak akan rebah ialah sebuah novel sirah. Sebenarnya lebih tepat ialah buku sirah tapi digarap atau dipersembahkan dalam gaya novel. Dari segi tumpuannya, saya cuba membudayakan, memesrakan sirah selepas kewafatan Nabi SAW. Tentang penulisan sirah pada hayat Nabi tu ramai dah orang buat, boleh baca di tempat yang lain sebagainya, tapi sambungan perjuangan Islam selepas kewafatan Nabi itu ramai yang tidak tahu, dan kisah-kisah dia sangat-sangat orang kata rumit, dan tapi kita kena tahu supaya kita akan lebih menghargai Islam yang sampai kepada kita. Kita mungkin duk rasa Islam yang sampai pada kita ni benda free, kita mudah. Biasa-biasa, mudah. Kita hanya tahu nikmat satu benda yang biasa itu apabila kita kalau boleh melaluinya itu apatah lagi. Tapi dengan kita tahu, contohlah orang kata nikmat kemerdekaan, kita mungkin tidak melalui zaman tok nenek moyang kita berjuang. Allah Akbar. Kita mungkin tak tahu, tapi kalau kita dapat bersembang dengan orang yang pernah melalui zaman itu, atuk kita dia cerita zaman komunis dia macam mana gini-gini, zaman macam mana, kita akan rasa Allah,
atau untungnya aman tu berharganya nikmat keamanan ini. Itu bab paling dekat. Begitu juga Islam. Kita duk rasa macam biasa, tapi kalau kita baca perjuangan para sahabat Nabi selepas Nabi SAW, yang mana saya bawa kata-kata Abu Hurairah tadi, kalau tak kerana Sayyidina Abu Bakar dan para sahabat Nabi berjuang bagi mengkekalkan tu, Allah tak disembah. Maknanya kita tak sampai Islam kepada kita. Jadi dengan kita baca kisah mereka, kita akan menghargai mereka, kita akan kita lebih menghargai Islam yang kita anuti, kita dapat sekarang ni. Bukan benda yang free, tetapi bayaran dia, harganya ialah darah, keringat dan air mata orang lain. Itu mesej utama. Ya Allah. Baik. Kita bersama dengan Ustaz Luqman Makhtar selaku pendakwah dan juga penulis buku Madinah Takkan Rebah, dan itu juga topik kita dalam Nota Rohani ketika ini. Baik, saya nak tanya Ustaz, seperti kita tahu setiap tahun ramai umat Islam merindui untuk mengunjungi Raudah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya juga alhamdulillah dapat jejak Raudah beberapa kalilah, ke Madinah pun 2 kali alhamdulillah. Tapi kita nak tahu apa istimewanya Raudah ni sehingga kan ramai orang mengalirkan air mata. Kalau kita pergi tu, kalau kita bayang pun kita dah mengalir air mata dah ni Ustaz. Apa istimewanya Raudah untuk kita sampaikan juga kepada orang lain? Sebab ada orang dia tak pernah pergi Raudah, tapi dia dengar cerita pun mengalir air mata juga. Apa istimewanya Ustaz? Allah. Baik, terima kasih Puan Nazira. Raudah ni duduk dalam masjid dah, duduk pula di bahagian depan sana. Saya tak tahu pengalaman orang lain, tapi pengalaman saya, kita tak dan masuk masjid pun kita dah menangis dah. Tengok bangunan ni ke Masjid Nabi, kita gerak daripada hotel tu dah rasa sebab lain macam tu. Masuk pula dalam pagar tu, jejak kata mama nak masuk masjid tu, kita dah sebab dah. Tu tak jumpa Raudah lagi kan. Lepas tu berjalan masuk dalam masjid, tengok, ya Allah, satu perasaan yang orang kata apa, tidak dapat digambarkan. Menangis air mata, tidak tunggu jumpa tengok Raudah pun. Apalagi nanti kita pusing balik keluar, nanti tengok kubah hijau, menangis pula. Allah Akbar. Ini semua dia memberikan orang kata sebagai terjemahan kecintaan kita kepada Nabi SAW, yang mana kita ada hubungan iman itu. Kalau kita menghargai Islam, menghargai agama kita akan rasa suasana ataupun emosi itu. Berbalik pada Raudah, sebagaimana DJ Nazira sebut, Raudah ialah satu tempat di orang kata Masjid Nabi yang asalnya Nabi sebut antara rumahku dengan mimbar ialah satu taman daripada taman-taman syurga. Jadi di situlah itu keistimewaan dia. Lalu di sini para ulama semua sepakat mengatakan ada kelebihan khusus, kelebihan istimewa lah kita dapat solat di Raudah itu. Tetapi jangan kita pelekehkan dari sudut kita kata duduk kejar Raudah saja. Bahkan semua masjid Nabi itu termasuk dalam fadilat dia. Cuma lebih khusus tadi kita nak Raudah itu kerana Nabi sebut Raudah sebagai taman. Cuma sebut pasal ini semua sebagai DJ Nazira ulang sebut. Dan ini tazkirah, saya mengambil ruang dan peluang yang ada ini, kita nak cakap benda yang baik apa semua ni, orang sukalah kan, semua suka. Tapi tazkirah itu ialah peringatan, teguran. Boleh jadi tak pun suka orang nak dengar, tetapi itu perlu. Apa yang saya nak sebut berkaitan dengan Raudah, dia kadang-kadang dia pada hari ini seolah-olah menjadi sebagaimana di Mekah orang nak cium Hajarul Aswad. Berebut. Saya kalau DJ kita sembang-sembang, orang kata sempoi, kalau katanya saya tak menangis, takkan tak menangis lagi lah duduk di Raudah. Sebab terganggu emosi. Sebab berebut. Emosi dengan berebut. Yang tolak kita, yang Allah tak, memang ni. Dan ini kita kena ingat, dalam Islam kita tahu, solat kena tahu bahawa solat ataupun duduk di Raudah itu sunat. Dalam Islam tidak boleh, bukannya yang diterima kita melakukan perkara yang sunat dengan kita untuk dapatkan sunat itu dengan kita melakukan perkara haram. Perkara yang haram apa? Menyakiti saudara kita, pijak kaki. Saya ni ada pijak kaki nak bagi masuk, tolak orang. Ada sedap kawan saya ni, dia solat 2 rakaat, tak ada nak bagi, tak ada berdoa, kena tolak keluar dia. Sebab orang Arab dia cara dia kasar kan. Kau dah cukup sembahyang 2 rakaat cukup lah. Ya, orang tu nak berdoa apa lagi.
Tapi ini maksud kata benda yang menyakiti saudara itu tak pasal-pasal. Sebagaimana Hajar Aswad tu begitu, nak cium sampai orang kata bertolak bertumbuk Allah. Dan ini sedar-sedar benda yang kita nak pahala jadi dosa pula. Ya. Ustaz, saya nak tambah di sini. Kebanyakan mereka orang Arab ni, dia lepas mayang tu dia tak angkat tangan berdoa macam kita. Dia doa tu dalam sujud. Jadi masa sujud terakhir tu mungkin doa dia panjang sikit, baca dalam hati mungkin. Jadi itulah caranya. Kalau tak memang betul, lepas bagi salam je dah kena tolak dah. Sebab semua berebut nak solat di Raudhah tu. Baik, Ustaz, sebagai penutup, sekejap saja rasanya berlalu kan, sebagai penutup kepada Nota Rohani Madinah Takkan Rebah, mungkin ada sedikit tip-tip ataupun nasihat kepada semua pendengar Bernama Radio. Lagi-lagi kita mungkin ada yang bercita-cita, berniat nak pergi sampai juga ke Madinah satu hari nanti, insyaAllah. Jadi apa agaknya mesej yang ingin Ustaz sampaikan sebagai penutup Nota Rohani kita? Silakan Ustaz. Baik, terima kasih DJ. Sekali lagi atas ruang yang diberikan sebagai ringkasan terakhir pertemuan kita ini kepada sahabat pendengar walau di mana saja berada. Sekali lagi tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua pada saat ini Allah rezekikan dapat berada, dapat duduk, dapat jejak kaki di bumi Nabi SAW. Dan setiap perkara yang kita harapkan itu, doa itu dia mesti kita buktikan. Ya, kita berdoa dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini dan Allah lah yang nak berikan segalanya. Tetapi perkenan Allah Subhanahu Wa Taala itu biasanya dia berkait dengan kesungguhan kita. Apa bukti kita ni bersungguh sangat nak duduk, nak pergi Madinah, bahkan nak berdoa duduk di orang meninggal di Madinah? Apa buktinya? Adakah sekadar ucapan di lidah menjadi mantra, sekadar sebut itu? Tak. Dia perlu dibuktikan dengan kesungguhan. Kesungguhan dari sudut kecintaan kita kepada Nabi SAW. Paling umum saya melihat begini, kita nak orang kata cuba kritis. Para sahabat Nabi SAW, mereka orang asal duduk di Madinah. Tapi mereka tahu Nabi kata siapa yang boleh duduk di Madinah, meninggal di Madinah, meninggallah. Tapi mereka boleh sengaja keluar Madinah. Berapa ramai yang meninggal di luar Madinah. Di Istanbul ada Abu Ayyub Al-Ansari, di Cyprus ada Haram, saudara Nabi, mak susuan Nabi, di Jordan, di Syria lebih ribuan. Walhal mereka tahu kalau boleh nak meninggal di Madinah. Sebab apa? Sebab mereka memahami kehendak Nabi SAW, iaitu Nabi nak agama yang Nabi bawa ini kalau boleh seramai mungkin orang rasa. Kita rasa keseronokan Islam itu, apa bukti kita syukur? Apa yang kita tunjuk? Adakah kita sembang kepada orang lain? Adakah kita ceritakan tu? Saya duduk banding begini. Kita kadang pergi makan di satu tempat, restoran, kita sedap lah. Apa yang kita terfikir? Kalau saya lah, saya terfikir satu hari aku nak bawa anak isteri main makan sini juga. Kita nak bagi orang rasa keseronokan itu. Baik, Islam, kita rasa seronok ke tidak? Nabi, kita rasa cinta Nabi ke tidak? Kalau kita cinta, kita nak orang lain juga rasa sebagaimana kita rasa. Dengan itu, kita usul ajak majlis sebagaimana kita nak. Saya ingat begitu, kita tunjukkan kesungguhan kita, bukti kecintaan kepada Nabi SAW dengan cara kita amalkan agama, kita dakwah agama kita. Wallahu a'lam. Ya, insya-Allah, dan banyakkan bersalawat juga ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustaz. Ya, dengan tazkirah yang cukup menyayat hati sebenarnya. Saya dah menangis dan Ustaz dah basah dah ni saya punya mask ni. Okey. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kami dalam berkongsi pengisian buku Madinah Takkan Rebah. Jadi anda boleh dapatkan buku Ustaz tu ya di pasaran di mana-mana, mungkin boleh juga tempah di mana tu Ustaz kalau ada jual secara online. Di Shopee ada orang jual, di Facebook saya boleh tengok juga. InsyaAllah di kedai buku pun ada. Baik, terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kami. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ustaz Luqman Makhtar selaku pendakwah dan juga penulis buku Madinah Takkan Rebah. Sekian Nota Rohani untuk waktu ini. Saya Nazra Nora. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.